Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam Sayyidul Ayyam, salam pertemuan dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-82 bersama dengan saya Umar Aziz. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya harap sahabat-sahabat semua telah bersarapan ataupun telah pada waktu itu menjamah sedikit makanan. Ini adalah perkongsian yang ketiga pada pagi ini selepas daripada kita bertemu pada jam 6:40 tadi dalam Riyadhus Salihin, kemudian jam 8 pagi dalam Hayati Quran dan juga 9 pagi dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak di ruang komen ada Kak Nur Hayati, Izzati, Zuraida Siddiq, Nur Zima Hasbullah, Galik Spirit, Kak Nur Ani Ahmad, Aminallah Khairi, kemudian Rosna Syarif, Zimah Don, Jamalia Manap, Samsarina Saifuddin, Princess Tengku Abdullah, Jalilah Baka, Anita Maizan, Kak Mahzia Osman, serta Aini Osman, Bunga Lawang, Sania Mustafa, Zakia Muhammad Nin, M. Nasir Harun, Muslimah Mahmud, Elvira, Serina Rahman, serta Suraya Afandi, Nurul Hidayat, Syamsiah Salih, Galik Spirit dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang bersama. Kalaulah sahabat rasa perkongsian ini bermanfaat, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Kita telah tiba pada muka surat 221. Pada kitab apa? Inilah kitab yang kebanyakannya ada bersama dengan sahabat-sahabat. Itulah kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tiba pada muka surat yang ke-221 dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-288. Lalu daripada 416 riwayat yang ada pada kitab ini, kita telah tiba pada riwayat yang ke-288 dan kemudian kita telah tiba pada muka surat yang ke-221. Kita masih lagi pada bab yang berkaitan tentang ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita perhatikan riwayat yang ke-288. Mohon sahabat-sahabat catat di ruang komen. Sambil itu perbanyakkan selawat dan salam bagi junjungan baginda Nabi. Maka kita telah tiba pada riwayat 288 muka surat yang ke-221. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهر فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين صلى الله alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat yang baru bersama, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan dan ahli keluarga yang lain. Maka di sini kita nampak
yang mana haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah daripada Abi Ishaq berkata, aku mendengar Asim bin Damrah berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang. Mereka telah bertemu dengan Sayyidina Ali dan pada waktu itu telah bertanya dengan Sayyidina Ali berkenaan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang. Maka ketika mana mereka bertanya kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalian tidak sanggup melaksanakan solat macam Nabi. Apakah maksud tidak sanggup? Daripada sudut daripada sudut khusyuk, daripada sudut khudu' dan juga daripada sudut yang Nabi lakukan dengan sangat-sangat sempurna. Sebab itulah dalam kata Imam Bajuri, apakah maksud kamu tidak mampu melakukannya? Iaitu daripada sudut khusyuk, daripada sudut khudu'nya Nabi dalam solat, dan daripada husnul adab, betapa sempurnanya Nabi mengerjakan solat-solat tersebut. Namun pada waktu itu tabi'in tersebut tetap bertanya, maka mereka tetap berkata Asim, kami berkata, wahai Sayyidina Ali, sesiapa yang mampu daripada kami dia boleh lakukan, cuma mohon Tuan maklumkan kami. Maka Sayyidina Ali berkata, apabila matahari terbit daripada sini, iaitu apabila matahari terbit daripada timur, apabila matahari terbit daripada timur, seperti ukuran matahari daripada barat ketika mana asar. Maka ketika mana waktu asar, matahari berada di barat. Tetapi waktu asar, matahari itu bukanlah waktu itu dah terbenam, tidak. Dia masih tinggi, tetapi dia dah condong ke arah barat. Maka kata Sayyidina Ali, kerana zaman tu tak ada jam, mereka melihat matahari seperti mana kamu biasa lihat matahari pada ukurannya waktu asar. Ianya masih tinggi tetapi condong kepada barat, condong untuk terbenam. Maka pada ukuran yang lebih kurang sama ketika mana matahari itu pada waktu siang berada di arah timur, lebih kurang sama. Maka apa kata Sayyidina Ali? Apabila matahari itu terbit daripada timur, seperti ukuran matahari yang sama ketika mana waktu asar di arah barat, baginda Nabi SAW akan solat 2 rakaat duha. Maka kata Sayyidina Ali, maka Nabi SAW akan pada waktu itu 2 rakaat solat duha. Kemudian kata Sayyidina Ali, apabila matahari terbit daripada timur, sama seperti ukurannya daripada barat ketika mana zuhur, baginda akan solat 4 rakaat. Lalu ketika mana baginda Nabi SAW pada waktu itu, Allah kata Sayyidina Ali, apabila matahari terbit daripada timur, seperti ukurannya daripada barat ketika mana zuhur, ketika mana zuhur, maka baginda Nabi SAW akan solat pada waktu itu 4 rakaat. Kata Imam Bajuri, apakah maksud solat ini? Ianya adalah solat awabin, yang mana sabda Nabi SAW, salatul awabin hina tarmadul fisal, ini adalah waktu untuk solat awabin. Kata Sayyidina Ali, karramallahu wajah, bilakah ia? Ianya adalah sebelum zuhur. Kerana Sayyidina Ali berkata kedudukan waktunya adalah sama seperti zuhur. Bilakah zuhur? Kalaulah dalam bahasa Arab kita tengok istiwa. Istiwa adalah keadaan yang mana dilarang solat kerana pada waktu itu matahari betul-betul tegak berada di atas manusia. Matahari tegak dipanggil istiwa. Lalu ketika mana matahari tinggalkan sahaja istiwa, tidak lagi betul-betul berada di atas, yang mana itu adalah waktu dilarang solat, maka ketika mana matahari mula sahaja condong, maka itu masuknya zuhur. Maka kata Sayyidina Ali, kamu semua kenal waktu zuhur bila? Iaitu ketika mana matahari condong untuk matahari tinggalkan istiwa. Lalu itu adalah menuju ke arah barat sebab matahari nak terbenam. Maka pada waktu itu kata Sayyidina Ali, waktu yang ukurannya lebih kurang sama, tetapi di sini, di belah timur, iaitu sebelum zawal. Maksudnya zawal di sini. Lalu ketika mana zawal di sini? Ketika mana matahari terbenam ke arah barat. Barat di mana? Katakanlah di sebelah kiri saya, di sebelah kiri. Maka terbenam ke arah barat. Ketika mana matahari terbenam ke arah barat, maka itu waktu zuhur.
Tetapi ukuran yang lebih kurang sama yang mana waktu zuhur sebelum istiwa tadi, iaitu ketika mana matahari berada masih di timur, maka itu Nabi akan solat 4 rakaat. Bererti Nabi SAW solat 4 rakaat sebelum daripada zawal, yang dikenali sebagai solat sunat awabin. Bukan qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur bila dah masuk waktu zuhur. Ini sebelum zuhur, bahkan sebelum zawal, sebelum istiwa. Istiwa adalah keadaan yang mana matahari benar-benar tegak berada di atas manusia, itu waktu larangan untuk solat. Maka Nabi akan solat sunat awabin. Ini kata Sayyidina Ali. Lalu seterusnya, kata Sayyidina Ali, baginda Nabi SAW akan solat 4 rakaat, dikenali sebagai solat sunat awabin. Seterusnya, adapun perbincangan tentang awabin, sahabat-sahabat boleh tanya kepada guru fiqah. Janganlah pula sahabat-sahabat PM saya, tanya saya. Kerana kadang-kala yang tanya itu ramai. Kadang-kala pada waktu itu nak jawab pun tidak sempat. Maka kita hanya berkongsi, dan pada waktu itu kalaulah nak tahu lebih lanjut, tanyalah pada guru-guru yang mahir dalam fiqh. Kalau selalunya habis sahaja belajar sesuatu benda, banyak orang yang mesej tanya. Bukanlah saya tidak mahu membantu, tidak. Tetapi kadang-kala tanyalah kepada guru yang mahir dalam fiqh. Masing-masing sahabat-sahabat kenal guru yang mahir dalam fiqh, kenal guru yang mahir dalam tajwid. Saya hanya sekadar berkongsi, dan lebih tepat pada waktu itu untuk tanya pada guru masing-masing. Nanti kejap lagi ada orang mesej, solat sunat awabin tu macam mana? Lalu kadang-kala soalan tu kalau seorang tanya tak apa, tapi kadang-kala yang tanyanya ramai. Lepas tu ada pula yang mana kadang-kala bila tanya saya lambat jawab, dia tanya lagi kali kedua, tanya lagi kali ketiga. Kadang-kala tidak berkesempatan untuk menjawabnya. Kadang-kala tak berkesempatan untuk menjawabnya. Lalu mohon maaf kadang-kala bila tak menjawab, sebab saya lebih suka sahabat-sahabat tanya kepada guru fiqh. Sebab saya tak mengajar fiqh, saya mengajar Syama'il Muhammadiyah. Lalu lebih baik tanya kepada guru fiqh, sebab nanti ada orang kata solat sunat awabin, waktunya bila, sampai bila, bagaimana niatnya, 1 salam 2 salam ke bagaimana. Sebab nombor yang selalunya sahabat berhubung itu adalah nombor company, ianya adalah nombor vital book, ianya adalah khusus lebih kepada untuk pembelian kitab, ataupun lebih kepada beberapa yang lain. Kadang-kala nombor tu bukan saya pegang, kadang-kala nombor tersebut bukan saya pegang. Ianya bukanlah nombor yang saya gunakan sentiasa. Lalu saya harap pada sahabat kalau ada sebarang pertanyaan, maka mohon tanya kepada guru fiqh masing-masing. Saya pasti sahabat-sahabat ada mengikuti kelas pengajian fiqh, ustaz-ustaz yang lain. Lalu boleh tanya, hari ini saya belajar dalam Syama'il tentang Imam Bajuri menyebut ketika mana mensyarahkan hadis ini tentang solat sunat awabin. Apakah sebenarnya solat sunat awabin? Maka kerana ini bukan perbincangan dalam hadis, ianya perbincangan dalam fiqh, maka pada waktu itu bertanya kepada yang lebih mahir, yang lebih ahli daripada kalangan guru-guru fiqh. Okey, lalu ini dia. Baginda akan solat 4 rakaat. Seterusnya, baginda Nabi SAW solat sebelum zuhur, maksudnya qabliyah 4 rakaat. Lalu tadi kata Sayyidina Ali, Nabi solat duha. Kemudian Nabi solat awabin sebelum daripada istiwa, sebelum masuknya waktu istiwa, Nabi solat awabin. Kemudian baginda Nabi SAW ketika mana dah masuknya waktu zuhur, sebelum fardu zuhur, Nabi solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kata Sayyidina Ali, kemudian sebelum asar 4 rakaat. Dipisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam ke atas para malaikat muqarrabin dan para nabi, dan mereka yang mengikuti mereka daripada kalangan mukminin dan mukminat. Maka kita nampak di sini dalam riwayat ini menyebut adalah yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim alal malaikah. Kata Sayyidina Ali, setiap solat yang 4 rakaat tadi, contohnya sebelum zuhur, contohnya pada waktu itu solat awabin, dan juga pada waktu itu contohnya sebelum asar,
duha, maka dipisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam. Dan pada waktu itu salam bagaimana? Ketika mana beri salam, maka Nabi akan beri salam dengan niat ke atas para malaikat dan juga para nabi dan mengikuti dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Lalu ketika mana salam, boleh pada waktu itu untuk kita berniat. Sebab itu kata Imam Bajuri, ketika mana beri salam, maka pada waktu itu niatkanlah untuk beri salam kepada mana malaikat, para nabi dan juga orang-orang beriman. Walaupun ada, kata Imam Bajuri, ulama hadis yang ambil riwayat untuk niat beri salam ini ketika mana tasyahud, tetapi itu perkataan itu pendapat yang kurang jelas. Sebab dengan jelas Nabi SAW sebut di sini, kata Sayyidina Ali, dipisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam. Maksudnya yang Nabi buat untuk niat beri salam kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang beriman adalah waktu salam, bukannya pada waktu tasyahud ataupun pada waktu tahiyat. Maka ini adalah duha yang mana Sayyidina Ali sebut awabin, yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, awabin 4 rakaat, dan juga pada waktu itu adalah qabliyah zuhur 4 rakaat, dan juga sebelum asar, qabliyah asar 4 rakaat. Ini yang Sayyidina Ali sebut tentang solat Nabi pada riwayat ini. Kemudian kita lihat bab yang ke-41. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Lalu tadi kita telah baca tentang solat duha. Maka sebab itu Imam Tirmizi membawakan satu tajuk khusus berkenaan tentang solat duha. Maka babu solatid duha. Maka yang dalam kitab disebut salatu sebenarnya adalah salati, mudhaf ilaih. Babu salatid duha. Lalu baris depan yang ada pada salat itu perlu pada waktu itu untuk ditukarkan kepada salati. Lalu babu salatid duha. Maka daripada sini kita nampak tentang solat duha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa riwayat di sini? Maka dinukilkan pada bab ini 8 riwayat. Muka surat 41 bab yang ke-41, muka surat 223, riwayat yang ke-289. Jom kita lihat. Wabihi ilaihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. Lalu kita sedang menceritakan tentang duha, dan duha adalah sebenarnya daripada sudut bahasa ianya adalah adalah waktu daripada cahaya matahari menjadi sempurna hinggalah kepada 1/4 siang. Apakah itu duha? Duha adalah nama bagi waktu yang mana daripada matahari punya cahaya telah terang ketika mana matahari terbit sampailah kepada penghujung 1/4 siang. Itu daripada sudut bahasa. Tetapi istilahnya bagaimana? Ianya adalah ianya adalah nama untuk solat khusus yang mana ianya boleh dilakukan solat tersebut daripada waktu yang khusus sampailah kepada sebelum zuhur. Lalu duha boleh dilakukan sampai sebelum daripada zuhur. Tetapi waktunya adalah ada waktu yang khusus, yang mana kalau kita belajar dalam fiqh, ketika mana matahari pada waktu itu dengan kadar 1 galah dan sebagainya, maka ini adalah daripada sudut masa lebih kurang beberapa belas minit selepas daripada matahari terbit. Daripada sudut mazhab Syafi'i, duha dan isyraq ada perbezaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada yang mengatakan duha dan isyraq adalah waktu solat yang sama, dan ada juga mengatakan duha dan isyraq adalah solat yang berbeza. Pandangan di antara Imam Ibn Hajar Al-Haythami dan juga Imam Ramli.
Lalu ada dua-dua pandangan. Kadang-kadang kita nampak ada yang mengatakan duha dan isyraq adalah solat yang sama. Itu juga salah satu pandangan mazhab Syafi'i. Dan ada mengatakan bahawa duha dan isyraq adalah solat yang berbeza. Dan itu juga salah satu daripada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Perbincangan dan juga perbezaan pendapat antara Imam Ibn Hajar Al-Haythami dan juga Imam Ramli. Yang penting kita solat. Kadang-kadang kita sibuk pada waktu itu nak berbahas adakah solat yang sama, solat yang berbeza. Kadang-kadang kita tak solat. Maka yang penting kita solat. Yang ini adalah penjelasan tentang adakah duha dan isyraq solat yang sama ataupun solat yang berbeza. Ada kedua-dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Ada kedua-dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Okey, sebab itu daripada sudut istilah, apakah solat duha? Kata Imam Bajuri, min irtifa'i syams, apabila matahari mula tinggi, qadra rumhin, dengan kadar satu galah, sampailah kepada zawal. Maksudnya waktu zuhur. Lalu duha boleh solat sampai waktu zuhur. Bukannya sekadar khusus pada waktu 10 ataupun 9.30 pagi. Ianya waktunya habis adalah sampai kepada zuhur. Tetapi afdalnya bila? Afdalnya adalah pada permulaan waktu. Lakin al-afdal, maka pada waktu itu bila ke afdal? Ianya afdal untuk solat ketika mana berada pada 1/4 siang. Pada 1/4 siang. Lalu kita nampak dia punya waktu masuknya ketika mana matahari dengan kadar segalah. Matahari tinggi dengan kadar segalah. Kemudian ketika mana, bilakah dia habis? Zuhur baru dia habis. Pukul 12 boleh tak solat duha? Boleh. 12 suku boleh tak? Boleh. 12.30 boleh ke tak? Boleh. Tetapi afdalnya bila? Afdalnya ketika mana 1/4 siang, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala. Jom kita lihat hadis yang ke-289. Pada riwayat yang ke-289, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Daud At-Tayalisi, haddatsana Syu'bah daripada Yazid Ar-Rish berkata, aku mendengar Mu'adzah berkata, aku berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duha? Maka pada waktu itu dia bertanya, adakah Nabi SAW solat duha? Mu'adzah bertanya kepada Aisyah. Maka Aisyah menjawab, ya, 4 rakaat dan menambah apa yang Allah kehendaki. Maka baginda Nabi SAW solat 4 rakaat. Nabi SAW solat 4 rakaat. Maka daripada sini kita nampak, daripada ucapan Aisyah Nabi solat 4 rakaat, kata Imam Bajuri, kita akan nampak nanti riwayat selepas ini mengatakan 6. Kita akan nampak riwayat yang mengatakan 2 dan juga 8. Lalu bagaimanakah kita nak gabungkan antara semua riwayat ini? Maka bila kita lihat riwayat Aisyah yang mengatakan 4 rakaat, maka sebenarnya kata Imam Bajuri, itulah keadaan Nabi selalu. Aghlabul ahwal, kebiasaan dia Nabi SAW akan solat duha 4 rakaat. Lalu sebab itu kata Imam Bajuri di sini, kebanyakan waktunya Nabi SAW akan solat 4 rakaat. Ada tak Nabi SAW solat lebih? Ada. Sebab itu Aisyah sendiri berkata pada riwayat ini, ya, 4 rakaat, dan baginda menambah apa yang Allah kehendaki. Lalu sebab itu kadang-kala Nabi SAW solat 6, seperti mana riwayat yang kita baca. Dan kadang-kala baginda Nabi SAW solat 8. Sebab itu kata Imam Bajuri, ringkasan daripada riwayat-riwayat tentang solat duha. Apakah yang kita boleh belajar? Kata Imam Bajuri, aqalluha, yang paling sedikit 2 rakaat. Duha, kalaulah kita sibuk sangat, paling sedikit 2 rakaat. Kebiasaan dia yang Nabi SAW buat, kebiasaan, aghlabul ahwal adalah 4 rakaat. Kebiasaan. Sebab itu Aisyah sebut di sini 4 rakaat. Seterusnya, yang paling banyak mengikut pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, yang Nabi pernah solat duha yang paling banyak adalah pada waktu itu 8 rakaat. Yang paling banyak adalah 8 rakaat. Minta maaf, bukan yang paling banyak. Yang paling afdal, yang selalu Nabi buat 4. Tetapi yang paling afdal untuk buat kalaulah kita mempunyai waktu adalah 8 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i disebut, afdaluha adalah 4
minta maaf, saya tersilap di sini kerana ada dua pendapat. Lalu di sini kita nampak bahawa yang paling afdal adalah 4. Okey, yang paling afdal adalah 4. Namun ada juga pandangan yang mengatakan yang paling afdal adalah paling banyak, iaitu 8. Yang paling afdal iaitu yang paling banyak adalah 8. Lalu yang paling sedikit 2. Minta maaf saya tersilap tadi. Yang paling sedikit 2. Yang selalu Nabi SAW buat, kata Aisyah, 4. Yang paling afdal adalah yang paling banyak, iaitu 8. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada juga pandangan mengatakan paling banyak duha itu adalah 12 rakaat. Waqila aktsaruha 12. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan mengatakan yang paling banyak 12. Lagi sekali, supaya jelas. Lalu kata Imam Bajuri, bila kita tengok semua riwayat, kita kena gabungkan sebab semua ini adalah riwayat yang sahih. Maka yang paling sedikit duha itu 2 rakaat. Yang selalunya baginda Nabi SAW amalkan adalah 4. Yang paling banyak dan paling afdal adalah 8, mengikut pandangan yang kedua paling afdal. Pandangan pertama paling afdal adalah 4, sebab itu yang Nabi sentiasa buat. Dan yang paling banyak ikut pandangan yang kedua adalah 12 rakaat. Maka ini adalah sebenarnya pandangan-pandangan yang ada di sini. Ada pandangan mengatakan afdal 4, ada pandangan mengatakan afdal 12. Sebab itu bila kita tengok riwayat mengatakan 6, jangan pula kita keliru. Sebenarnya telah digabungkan di sini oleh Imam Bajuri antara riwayat-riwayat tersebut. Adakah jelas? Saya harap ianya adalah jelas. Riwayat yang ke-290. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Hakim ibn Muawiyah az-Ziyadi qala haddatsana Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi' az-Ziyadi an Humayd al-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Apakah yang kita nampak di sini? Haddatsana Muhammad bin Muthanna, haddatsana Hakim bin Muawiyah az-Ziyad, haddatsana Ziyad bin Ubaidillah bin Ar-Rabi' az-Ziyadi daripada Humayd bin Tawil daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana di sini kata Anas bin Malik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat duha 6 rakaat. Dan tak ada masalah sebab memang duha itu maksimum sampai 8 rakaat. Lalu ada waktu yang Nabi solat 6, tidak menafikan riwayat Aisyah yang kita baca tadi, yang Aisyah menyebut kebanyakan waktu Nabi solat 4 rakaat. Seterusnya riwayat 291. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala anba'ana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abdurrahman ibn Abi Layla qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha illa ummu Hani fa innaha haddathat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawma fathi Makkah faghtasala fasabbaha 8 rakaat ma ra'aitu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan akhaffa minha ghaira annahu kana yutimmu ar-ruku' was-sujud sallallahu alaihi wasallam. Jawapan untuk riwayat ini apa Al-Fadil Ustaz Hazri telah berikan sebelum daripada ini ketika mana kita baca ringkasan Syama'il Muhammadiyah. Apakah riwayatnya? Haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna, riwayat 291. Haddatsana Muhammad bin Ja'far anba'ana Syu'bah daripada Amr bin Murrah daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Lalu apa kata Abdurrahman bin Abi Layla? Tiada seorang pun yang pernah mengkhabarkan kepadaku bahawa dia melihat baginda Nabi SAW solat duha melainkan Sayyidatina Ummu Hani. Lalu ini kata Abdurrahman bin Abi Layla, beliau adalah bukan sahabat. Lalu kata-kata daripada Abdurrahman bin Abi Layla bukanlah pada waktu itu menafikan yang mana Nabi tak pernah solat duha. Kena faham ungkapan penafian Abdurrahman bin Abi Layla kerana Abdurrahman bin Abi Layla adalah antara tabi'in. Beliau bukan sahabat. Lalu Abdurrahman bin Abi Layla dia hanya sempat belajar daripada Ummu Hani, yang mana Ummu Hani berkata dengan dia Nabi solat duha. Dia tak berkesempatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka janganlah pada waktu itu bila melihat ini kita mengatakan takkanlah Ummu Hani sahaja yang meriwayatkan. Tidak. Sebab itu riwayat ini dibawa
dibawakan kemudian disebutkan riwayat Anas bin Malik yang Nabi solat duha, Aisyah yang menyebut Nabi solat duha. Maka sebab itu penafian daripada Abdurrahman bin Abi Layla bukanlah penafian yang mana tak ada orang lain meriwayatkan tentang solat duha, tidak. Maksud daripada itu adalah bahawa sebenarnya beliau sempat belajar hanya dengan Ummu Hani yang menceritakan kepada beliau tentang solat duha Nabi SAW. Sebab itu kata Imam Bajuri, kata-kata daripada Abdurrahman bin Abi Layla adalah sekadar ikhbar, sekadar pemakluman daripada Abdurrahman bin Abi Layla yang beliau hanya sempat belajar tentang solat duha daripada Ummu Hani radhiyallahu anha. Dan ianya bukanlah penafian yang mana tentang riwayat-riwayat lain yang mengatakan Nabi solat duha. Sebab itulah berkata Ibnu Jarir At-Tabari, apa kata Ibnu Jarir, innaha, sesungguhnya solat duha telah sampai kepada had mutawatir. Solat duha itu adalah mutawatir, bukan lagi ahad, kerana banyaknya sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang solat duha. Lalu banyaknya sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang solat duha. Lalu penafian daripada Abdurrahman bin Abi Layla bukanlah dia menafikan solat duha, tidak. Dia hanya menyebut, dia hanya maklumkan, dia hanya sempat belajar solat duha daripada Ummu Hani yang merupakan sepupu dan orang yang dikasihi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah cerita Ummu Hani? Ummu Hani menceritakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada pembukaan kota Mekah. Kerana pada waktu itu dia berada di Mekah. Lalu baginda Nabi SAW mandi. Daripada perbuatan ini dalam mazhab Syafi'i, sunnah untuk orang yang masuk Mekah untuk mandi sunat. Sebab Nabi ketika mana masuk Mekah, Nabi mandi. Ketika mana pembukaan kota Mekah, Nabi SAW mandi. Ketika mana pada Hajjatul Wada', Nabi mandi. Maka sunnah untuk mandi ketika mana masuk ke dalam kota Mekah, ianya adalah sunat mandi masuk ke dalam kota Mekah. Maka Nabi mandi. Kemudian baginda Nabi solat 8 rakaat. Maka pada riwayat ini menunjukkan Nabi solat 8 rakaat. Lalu riwayat Aisyah 4, itu yang kebiasaan. Riwayat Anas 6 menunjukkan Nabi pernah solat. Tetapi Imam Tirmizi membawakan riwayat 8 di sini. Seterusnya, kata Ummu Hani, aku tidak pernah melihat langsung baginda Nabi SAW solat lebih ringkas daripada itu. Kenapa Nabi solat ringkas? Kerana waktu itu Nabi SAW sangat sibuk. Kerana itu adalah pembukaan kota Mekah. Banyak perkara yang Nabi SAW nak buat dengan orang-orang musyrik yang pada waktu itu berada dalam keadaan mereka tunggu di Baitullah Kaabah. Para sahabat pada waktu itu pun menanti arahan Nabi. Sebab itu Nabi SAW solat dengan ringkas. Maka kata Imam Bajuri, solatnya ringkas Nabi duha pada riwayat ini bukanlah menunjukkan yang semua solat Nabi, solat duha Nabi solat ringkas. Bukan begitu maksudnya. Maka sebab itu kita nampak daripada sini bahawa Nabi SAW solat duha dengan ringkas kerana pada waktu itu banyak urusan penting yang Nabi SAW perlu selesaikan. Kata Ummu Hani, walaupun begitu ringkas solat duha Nabi, baginda Nabi SAW tetap menyempurnakan rukuk dan sujud dengan sebaiknya. Riwayat 295. Wabihi ilaihi qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Kahmas bin al-Hasan an Abdullah bin Syakib qala qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat la illa an yaji'a min maghibi sallallahu alaihi wasallam. Lalu haddatsana ibnu Abi Umar haddatsana Waqi' haddatsana Kahmas bin Abi Hasan daripada Abdullah bin Syakib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apakah yang beliau tanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Adakah baginda Nabi SAW salat duha? Dia bertanya, adakah baginda Nabi SAW salat duha? Maka apa jawapan Aisyah? Aisyah menjawab tidak. Apakah maksud tidak? Adakah? Kenapa Aisyah jawab tidak? Tadi riwayat yang ke-289, Aisyah kata Nabi solat duha 4 rakaat. Bagaimana kita nak gabungkan dengan kata-kata Aisyah yang mana Aisyah kata tidak? Sebab itu kita tengok nota kaki yang ke-116.
Pentingnya untuk kita gabungkan riwayat bila kita baca hadis. Jangan kita tengok satu riwayat, kita keluarkan natijah dan hukum, apatah lagi sesuatu keputusan. Sebab itu nota kaki yang ke-116 menyebut, perkataan tidak di sini membawa maksud tidak berterusan. Maksudnya Nabi bukanlah solat secara berterusan duha. Kenapa Nabi tak solat berterusan duha? Maka kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, lam yakun yudawim alaiha. Nabi tidak, maksudnya tidak berterusan solat duha. Kenapa? Kerana pada waktu itu Nabi tidak mahu solat itu wajib ke atas umat baginda. Kerana apa jua yang Nabi buat secara berterusan, ianya akan menjadi wajib ke atas umat baginda. Sebab itu kata Aisyah, Nabi tidak berterusan solat duha kecuali waktu bilakah Nabi akan pasti solat duha? Kata Aisyah, ketika mana baginda Nabi SAW pulang ataupun datang daripada ketiadaannya, iaitu baginda pulang daripada musafir. Kenapa ketika mana Nabi pulang daripada musafir, Nabi istiqamah solat duha? Kerana kita belajar, Nabi bila pulang daripada musafir, Nabi tak suka pulang pada waktu malam. Dan kita pun jangan ketika mana lewat malam, pada waktu itu kita pulang. Nabi tak suka pulang dalam keadaan pada waktu malam. Kecualilah Nabi maklumkan isteri. Kerana kadang-kala pada waktu itu kita mungkin akan melihat benda yang kita tak suka. Dalam keadaan isteri kita mungkin tak bersiap, ataupun mungkin rumah bersepah akan mendatangkan kemarahan pada kita, perkataan tak daripada benda yang tak suka daripada kita. Sebab itu kenapa waktu Nabi balik daripada musafir, Nabi mesti solat duha, kata Aisyah. Sebabnya Nabi tak pernah pulang daripada permusafiran waktu malam. Yang kedua, Nabi bila pulang pada waktu siang, pada waktu duha, Nabi mesti singgah masjid dulu. Nabi tak terus balik rumah. Nabi bila pulang daripada sesuatu permusafiran, Nabi akan mulakan dengan masjid dahulu. Dan sebab itulah nanti kita akan belajar pengajaran dia, sunnah untuk solat duha kat masjid. Sunnah untuk solat duha kat masjid. Kenapa? Sebab Nabi SAW bila pulang daripada permusafiran, Nabi akan pergi ke masjid dan Nabi akan solat 2 rakaat. Kata para ulama, itu adalah solat duha. Sebab itu kata Aisyah tidak. Apa maksud tidak? Maksudnya Nabi tak akan berterusan solat duha ketika mana di rumah. Kerana Nabi tak mahu ianya menjadi wajib ke atas umat baginda. Ada sebabnya itu. Lalu kita kalaulah istiqamah bukan benda tu jadi wajib, tidak. Kita bukannya Nabi, maka tidak ada masalah untuk kita menjadi istiqamah. Jangan pula, kenapa kau tak solat duha? Aku belajar, kalaulah aku berterusan solat nanti jadi wajib. Siapa kita? Kita bukannya Nabi. Lalu Aisyah kata, ya, ada waktu yang Nabi istiqamah solat. Bila pulang daripada musafir. Kerana Nabi bila pulang daripada musafir, Nabi akan mulakan dengan masjid. Nabi SAW akan pulang pada waktu siang. Adakah jelas riwayat ini? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Saya harap riwayat ini, penerangan ini adalah jelas. Adakah jelas setakat ini? Moga-moga ianya adalah jelas. Jom riwayat yang seterusnya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Muhammad bin Rabi'ah an Fudail bin Marzuq an Atiyata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqul la yad'uha wa yad'uha hatta naqul la yusalliha. Maka daripada sini kita nampak bahawa Imam Tirmizi membawakan riwayat ini nak menerangkan tentang riwayat Aisyah tadi. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu Imam Tirmizi bawakan riwayat 293 nak menerangkan maksud Aisyah tentang perkataan tidak, perkataan la tadi, iaitu maksudnya adalah tidak berterusan. Sebab itu dibawakan riwayat 293, haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Muhammad bin Rabi'ah, daripada Fudail bin Marzuq, daripada Atiyah, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan solat duha, sehingga kami berkata baginda tidak mungkin akan meninggalkan solat duha. Yang mana baginda kadang-kala solat duha istiqamah, yang mana orang bila nampak Nabi tak mungkin akan tinggalkan solat duha.
Kemudian baginda Nabi SAW bila tinggalkan solat duha, baginda akan meninggalkan solat duha sehingga kami berkata baginda tidak akan lagi solat duha. Maksudnya Nabi kadang-kala bila Nabi buat berterusan, dan kadang-kala bila Nabi tinggalkan untuk tempoh yang tertentu. Kenapa Nabi tak istiqamah solat duha dan sebahagian daripada amalan-amalan sunat yang lain? Khasyata, kerana Nabi risau kalaulah Nabi buat berterusan begitu akan menjadi wajib ke atas umat baginda. Lalu inilah kerisauan baginda, sayangnya baginda kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu riwayat 293 menerangkan maksud Aisyah yang beliau sebut tidak pada riwayat 292. Riwayat yang seterusnya, apakah riwayat yang seterusnya? Riwayat 294, riwayat 295 dan juga riwayat yang ke-296. Bahkan sampai habis bab. Sepatutnya kata Imam Bajuri ini tak termasuk dalam bab duha, sebab ini bukan menceritakan tentang duha yang kalau kita nampak, ianya adalah menceritakan tentang solat yang lain. Lalu bab bermula daripada riwayat 294. Mohon sahabat-sahabat catat di situ. Kata Imam Bajuri, tak sepatutnya riwayat ini dibawakan dalam bab duha, sebab ianya tidak ada kaitan dengan duha. Maka sebab itulah di sini dibawakan oleh Imam Tirmizi. Hanya Allah yang mengetahui apakah sebabnya. Tetapi daripada sudut kaitan, riwayat-riwayat yang seterusnya ini bermula daripada 294 tidak ada kaitan dengan doa. Ianya lebih kepada kaitan dengan solat yang kita akan baca. Apakah solatnya? InsyaAllah kita akan sambung kemudian hari. InsyaAllah kita akan sambung esok. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang istiqamah bersama. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat, insyaAllah. Terima kasih semua. Kalaulah ada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram kuliah UMAR Kuliah Umar Aziz. Sehari ada beberapa program yang cuba untuk kita kongsikan, iaitu Riyadhus Salihin selepas subuh, 8 pagi Hayati Quran, dan inilah program asal. Program asal kita yang sebenarnya kita akan berterusan selepas PKP adalah Hayati Quran. Lalu sahabat jangan salah faham, yang lain adalah sekadar tambahan kerana kebanyakan orang berada di rumah. Program asal kita adalah Hayati Quran dan juga Hamba Ilahi. Itu adalah program yang asal. Lagi sekali saya ulang, program asal kita adalah Hayati Quran dan juga Hamba Ilahi. Itu program yang asal. Lalu kadang-kala bila kita tak sempat berkongsi tentang program yang lain, harap pada sahabat sabar. Dan kalau boleh, jangan bertalu-talu tanya, Ustaz kenapa tak buat program ni, kenapa tak buat? Kadang-kala memang ada kesukaran yang kita tak dapat nak buat. Kadang-kala ada yang marah. Bukan semua, hanya segelintir yang kadang-kala dia marah. Kenapa kejap buat, kenapa tak buat? Lalu sebenarnya program asal adalah 2 sahaja. Hayati Quran jam 8 pagi dan kemudian pada jam 6 petang adalah Hamba Ilahi. Namun saya sangat menghargai kebersamaan sahabat-sahabat dalam program yang lain, iaitu Riyadhus Salihin dan juga Syama'il serta perkongsian Maghrib. Ini adalah sebagai satu sumbangan kecil daripada saya untuk diri saya sebenarnya. Sebab lagi banyak saya berkongsi ilmu, maka sebenarnya lagi banyak manfaat untuk saya, terutamanya bukan untuk yang lain. Lalu sebab itu program asal kita adalah 2. Namun kerana PKP yang kali kedua ini ataupun kali ketiga, sebab itu kita tambah Syama'il dan juga kita tambah perkongsian hadis dan juga kita tambah perkongsian Maghrib, supaya kerana saya memang sentiasa ada di rumah, tak pergi ke mana-mana. Namun saya harap pada sahabat memang benar-benar faham program asal di Umar Aziz adalah 2. Jam 8 pagi Hayati Quran, insya-Allah kita akan cuba istiqamahkan, PKP ke ataupun tidak. Dan yang kedua adalah Hamba Ilahi. Sebab nanti bila PKP berakhir, saya pun ada tugasan yang perlu saya buat.
Lalu saya harap pada sahabat pada waktu itu bersabar, kalaulah tidak ada contohnya Riyadhus Salihin ataupun Syama'il selepas habis PKP. Kita cuba untuk khatamkan dengan izin Allah dan moga-moga kita dapat khatamkan. Lalu inilah tujuan saya untuk maklumkan supaya ini adalah jelas, dan saya sangat hargai kebersamaan sahabat-sahabat semua. Untuk yang kali pertama jemput join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat, jangan lupa membaca suratul Kahfi, insya-Allah. Terima kasih semua.